Soalan 1. Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga OPQ disertakan atas dan O ialah asalan. Diberi R dan S masing-masing berada atas garis lurus. OQ ini R dan PQ ini S. Di mana diberi nisbah ya. OR nisbah RQ sama dengan 2 nisbah 1 dan QS sama dengan 5 SP. Okey, setiap kali kita baca soalan, kita kenal pasti maklumat yang terdapat dalam soalan dan terus masukkan maklumat ke dalam rajah supaya kita mudah nak menjawab. Okey, yang pertama sekali bila kita baca, dia kata segitiga OPQ dan O ialah asalan. Okey, dekat sini terus kita nampak asalan. Asalan tu koordinatnya ialah 0, 0. Terus masukkan. Kemudian nisbah, diberi nisbah OR nisbah RQ ialah 2 nisbah 1 dan QS sama dengan 5 SP. Okey, tengok cara pemberian nisbah dia berbeza caranya. Okay, untuk pemberian nisbah seperti ini, OR nisbah RQ sama dengan 2 nisbah 1. Dia bagi berasingan perkataan huruf tu huruf OR dan RQ tu dengan 2 dengan 1 ni dia bagi berasingan. Jadi dekat sini senang. Bila dia buat macam ni, kita terus tahu ini 2 nisbah 1. Jadi OR ialah 2, RQ ialah 1. OR 2, RQ 1. Kalau macam ni, dia bagi nombor dan huruf tu melekat. Jangan confuse nak buat QS adalah 1 dan SP ialah 5. Tu salah Bila dia bagi nombor melekat dengan huruf macam ni, kita kena jadikan dia bentuk macam nisbah sebelah ni. Baru kita boleh masukkan. Maksud dia begini. Kita tulis balik QS sama dengan 5 SP. QS ni tak ada nombor kan. Jadi kita anggap ada 1. So 1 QS sama dengan 5 SP. Bila berlaku begini, kita letakkan nombor di sebelah dan huruf diletakkan ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapati QS nisbah SP sama dengan 5. 1 pergi bawah kan, nisbah 1. So dekat sini baru kita nampak jelas. QS ialah 5 dan SP ialah 1. Okey. Seterusnya kita tengok maklumat apa lagi yang kita ada. Okey. Diberi OP. Okey, vektor OP. Vektor OP, apa vektor yang bermula daripada O, maksudnya dia bermula daripada asalan kan? OP. Okey, mana-mana vektor yang bermula daripada asalan, vektor itu mewakili koordinat. Okey, mewakili koordinatnya. So O ke P ialah 6i. I untuk paksi X dan J untuk paksi Y. Okey. I untuk paksi X dan J untuk paksi Y. Kalau macam OP ini, kita ada paksi X sahaja tapi paksi Y tak ada. Maksudnya kosong lah. Jadi koordinat bagi OP maksudnya dekat P, okey? Daripada O pergi ke P. Jadi bila tiba dekat P ni 6i, maksudnya 6 kosong. Okay. 6i dekat X dia 6, dekat Y dia kosong sebab tak ada. Seterusnya OR maksudnya dekat R. Koordinatnya ialah X dia 2, Y dia 4. Jadi dekat R ini koordinatnya 2, 4. Bila maklumat dah terletak dalam rajah, kita tengok seterusnya soalan yang diminta. Cari koordinat bagi titik Q dan S. Okey, senang aja. Kalau kita perhatikan dekat rajah, kita sudah ada 1 koordinat, 2 koordinat. Dan dia nak Q, koordinat yang ketiga. Okay, Q ni kita anggap dia sebagai
X, Y. Sebab kita tak tahu lagi kan, memang kita nak cari. Dan kita juga ada nisbah. Bila kita dapat bentuk begini, kita boleh dapat bayangkan bentuk geometri koordinat. Masih ingat tak geometri koordinat pembahagi tembereng garis? Kat sini kita ada nisbah M dan N, titik pertama dan titik kedua. Tengah-tengah ini merupakan titik pembahagi. Jadi ini ibarat X1, Y1 dan ini ibarat X2, Y2 dan ini hasil dia titik pembahaginya ialah X dengan Y. Okey, apa formula pembahagi tembereng garis ni? Tu dia. Okey, ini dia kita punya rumus. Jadi kita boleh cuba masukkan. Okey. X1 ialah kosong dan N kita ialah 1. X1 kosong, N 1. X2 kita ialah X, tak tahu. Dan N kita ialah 2. X2 ialah X dan M dia ialah 2. Jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang ada. Kita masukkan So N kita ialah 1. X1 kita ialah kosong. Tambah M kita ialah 2. X2 kita ialah X. Per M tambah N ialah 2 tambah 1. Jadi 3. Sama dengan titik pembahagi tersebut ialah 2 untuk X. Okay. Untuk Y pun sama. Untuk Y, N kita ialah 1. Y1 kita ialah kosong. Tambah M kita ialah 2. Y2 kita ialah Y. Per M tambah N ialah 3. Sama dengan pembahagi dia Y ialah 4. Ini X dia, yang ini Y dia. X dia ialah 2. Yang ni Y dia ialah 4. Ini. Okey, jadi daripada sini kita boleh carilah apa itu X dan apa itu Y. Dekat sini 1 darab kosong habislah. 3 darab 2 ialah 6. 2X sama dengan 6. So X sama dengan 6 bahagi 2 jadi 3. 1 darab kosong habis. 2Y. 3 darab 4 sama dengan 12. Y sama dengan 6. Oleh itu kita dapat titik Q kita ialah X sama dengan 3. Y sama dengan 6. 3, 6. Sebaiknya terus letakkan koordinat kita pada rajah supaya senang kita nak jawab soalan seterusnya yang akan datang. Okey, kita tengok dekat sini, kita nak cari koordinat bagi titik S pula. Titik S dekat sini. Okey, kita boleh nampak juga kan dekat titik antara Q dengan P ni, S merupakan titik pembahagi. S ni yang kita nak cari. Betul kan? S kita nak cari. Dan kita ada nisbah 5 dengan 1. Okey, dekat sini kita dah ada 2 koordinat. Jadi kita boleh gunakan koordinat-koordinat tersebut sebagai titik 1 dan titik 2. So let's say P kita ialah 1, maka ini kita punya X1, Y1. Bila titik pertama kita dekat P, maka M di sini. M mesti bersebelahan dengan titik pertama. N bersebelahan dengan titik kedua. Okay, titik kedua kita ialah 3, 6. Okay, dah boleh dah ni. X2 ialah 3, Y2 ialah 6. Dan titik S ni adalah titik pembahagi X, Y yang kita nak cari. So, kita boleh gunakan rumus yang sama. Okay, X1 darab dengan N. 6 darab dengan 5. X2 darab dengan M. So 3 darab 1. Per M tambah N. 1 tambah 5 sama dengan 6. Sama dengan titik pembahagi kita X. Ni sama dengan 2 tadi, titik pembahagi dia 2 kan. Ini titik pembahagi dia yang kita nak cari. Seterusnya untuk Y pun sama.
Y1 kita ialah kosong, darab dengan N tambah dengan Y2 kita ialah 6 darab dengan M per dengan 6, ni mesti sama, M tambah 1, M tambah 1 dia mesti sama. Ini M, ini N, ini M, ini N, ini M. Nampak tak? Sama kan? Okay, lepas tu sama dengan apa? Titik pembahagi kita nak cari Y. Okey. 6 darab 5 ialah 30 tambah 3 dapat 33 per 6. Ini untuk X. Okey, X kita 33 per 6. Permudahkan, bagi 3, 2 dapat 11 per 2. Okey, seterusnya yang ini kosong dengan 5 habis, tinggal 6 saja. 6 bahagi 6, so Y kita dapat sama dengan 1. Okey, dah dapat X kita ialah 11 per 2, Y kita ialah 1. Maka titik S kita ialah 11 per 2, 1. Sebaiknya terus letak di rajah. Dekat sini cikgu tulis 11 per 2 dan 1. Okay. Maka kita dah ada koordinat O00, R24, Q36, S 11 per 2, 1, P60. Semua dah ada koordinat. Okay, soalan seterusnya, baca dengan teliti, jangan baca kelam kabut. Okay, tentukan vektor unit dalam arah vektor RS. Okay. Seterusnya, berikan jawapan anda dalam bentuk SERT yang terringkas. Ini semua kena alert dalam bentuk terringkas. Jadi, jika tidak berikan jawapan dalam bentuk terringkas, mungkin tak akan dapat jawab markah yang terakhir tu. Okay, jalan kerja dapat tapi markah terakhir tak dapat sebab tak bagi jawapan dalam bentuk terringkas seperti yang diminta. Okay. Untuk mendapatkan vektor unit dalam arah vektor RS, yang pertama kita kena cari dulu vektor RS. Yang kedua kita kena cari magnitude RS. Yang ketiga baru kita dapatkan vektor unit. Okey, vektor unit tu macam mana? Vektor RS ni bawah dia magnitude. Jadi kita kena ada 3 step ni lah. Kena cari vektor RS dulu. Mari kita lihat daripada rajah macam mana nak cari vektor RS. R pergi ke S. Okay, R pergi ke S. Dari R pergi ke S, bukan daripada asalan daripada R pergi ke S. Okey, untuk dapatkan RS, cikgu tulis kat sini RS. Okey, macam mana kita nak hubungkan R dengan S? Memanglah dekat sini terus hubungkan, tapi macam mana jalan dia? Bermula daripada R, kita pergi ke O. Pertemuan daripada O pergi ke S. Daripada R pergi ke O, kemudian daripada O pergi ke S, berhenti di S. Jadi permulaan R berhenti di S. Inilah vektor RS. Jadi kita akan dapatkan vektor RS dengan cara menambahkan vektor RO tambah OS. O merupakan titik pertemuan, R permulaan, S pengakhiran. Okay. O merupakan pertemuan. Yang kita ada sekarang ialah OR. Betul tak? Kita ada vektor OR. Sini kita nak RO. Jadi senang aja. OR kita buat dalam bentuk bracket supaya mudah dilihat. 2 ialah X, 4 ialah Y. OR ialah 2, 4. Jadi RO ialah terbalik daripada OR. Negatif 2, negatif 4 songsangannya. Okey. Seterusnya
OS tambah OS. Dekat sini memang tak ada, tapi jangan lupa tadi kan kita dah cari OS. Kita dah dapat koordinat S ialah 11, 2, 1. Kalau dia bermula daripada O asalan, maka vektornya mudah. Kita gunakan koordinatnya, itulah dia punya vektor. So 11/2 X-nya dan Y-nya ialah 1. Tambahkan negatif 2 tambah 11/2, kita akan dapat berapa? 7/2. Okey, seterusnya negatif 4 tambah 1, kita akan dapat negatif 3. So, kita dah dapat vektor RS. Yang kedua, kita nak cari apa tadi? Magnitude RS. Nak dapatkan magnitude RS, punca kuasa 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. 7/2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Kita dapat 49/4 tambah 9. Apa hasilnya? 85/4. Permudahkan lagi, kita akan dapat 85. Kita pisahkan 85 set dengan 4 set ni. Set 4 kita dapat punca kuasa 2, 4 ialah 2. Bila kita dah pisahkan, dia jadi macam ni lah. 85 tak boleh punca kuasa 2, dia akan dapat set kan. Okey, ni kita dah dapat magnitude. Seterusnya barulah kita nak jadikan ataupun jawabkan, tentukan vektor unit bagi RS. Vektor unit macam mana nak tulis? Cikgu tulis kat bawah. Vektor unit. Sama dengan vektor unit, maksudnya vektor RS ialah tadi vektor 7/2 dengan negatif 3 kan. 7/2 I tolak 3J. Okay, ini vektor dia, vektor RS. Magnitude dia pula ialah per dengan magnitude. Magnitude dia apa tadi? 85/2. Yang ni pun sama, 85/2. Okey, jadi dekat sinilah kita punya cabaran untuk meringkaskan. Cikgu buat jalan tepi lah. 7/2 bahagi 85/2 sama dengan 7/2 darab. Bila kita operasi bahagi, kita akan tukarkan jadi darab dan yang ni akan terbalik. 2/85 kan. So 2 dengan 2 ni permudahkan, tinggal 7/85. Tapi yang ini belum lagi dalam bentuk termudah. Untuk bentuk termudah, kita akan hilangkan set di bawah. Kita akan darabkan dengan diri dia sendiri. Okey, bila sini darab set 85, atas pun kena darab set 85. Apa hasilnya? 7 set 85 per 85 darab diri sendiri, tinggal 85. Set 85 darab diri sendiri, tinggal macam ni. Inilah dia punya yang termudah. Jadi 7/85 per 85 I tolak. Yang ni macam mana pula? Yang ini yang I punya, J punya pula 3 bahagi 85/2 sama dengan 3 darab 2 85 sama dengan 6 85. Permudahkan dengan cara mendarabkan dengan 85
85. Apa hasilnya? Ialah 685 per 85. Okay, jadi tulislah dekat sini 685J per 85. Yang ini jalan tepi. Tak tunjuk pun tak apa, dekat sinilah yang dia nak. Yang ini dia punya final answer yang dikehendaki. Okey.